بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد Muslimin dan muslimat azani Allah wa iyyakum. Malam ni dekat mana kita larak ya. Kita habis hak yang tajuk yang kedua. Muka surat 36. Bawah perenggan bawah ke surat 36 yaqulul musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Sedangkan apabila hak keluarga apa maksud keluarga, yakni waris kepada orang yang dibunuh, wali korban, mana waris kepada orang yang dibunuh tidak boleh ditebus, mana makna satu benda yang sukar. Bila berlaku satu-satu pembunuhan, nak ganti balik nyawa tu adalah satu benda yang sukar. Bayarlah banyak mana pun dia tak sama dengan nilai nyawa tu. Sebab itulah di dalam Al-Quran Allah menegaskan siapa-siapa yang bunuh man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Mana kalaulah satu-satu nyawa itu dibunuh, seolah-olah dia telah membunuh seluruh nyawa. Dia bunuh seorang macam dia telah membunuh semua orang. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Kalau dah dia menyelamatkan nyawa seseorang, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan semua manusia. Nak abang nilai nyawa tu. Sehingga disebut pada sini dia kata seseorang seandainya apabila hak keluarga ataupun wali korban tidak boleh ditebus, memang payah pun nak tebus, kecuali dengan sejumlah wang yang nilainya lebih besar daripada diat. Diat pun kita sebut dah malam tu. Kami 100 ekor unta. Dan unta-unta tu pun bukan unta yang biasa-biasa. Unta, dia nak unta yang bunting kan. Dan ada umur 2 tahun, ada umur 3 tahun, ada umur 5 tahun kan. Dalam sejarah orang Arab ni ada berlaku penebusan yang macam ni.
tebus nyawa siapa? Nyawa Abdullah. Siapa Abdullah? Bapa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abdul Muttalib ni dia kata, kalau aku dapat lagi seorang anak jantan, aku nak korbankan. Bolehlah Abdullah, kan? Bila boleh Abdullah, maka dia kena sembelih lah. Tapi adalah orang lagi cadangan kat dia supaya ganti nyawa Abdullah itu dengan berapa? 100 ekor unta. Disembelihlah 100 ekor unta. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Ana ibnu dhabihaini. Aku ni adalah anak kepada dua orang yang kena sembelih. Siapa dia? Ismail dengan Abdullah. Ismail anak Nabi Ibrahim, kan? Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim, dan Abdullah pak dia. Betul, kalaulah tak boleh bayar kecuali dengan sejumlah wang yang nilainya lebih besar daripada diat, maka di dalam masalah ini terdapat perbezaan di antara para ulama. Nanya, waris kata, aku tak terima, tak terima kemaafan, tak terima tebusan, mana hang tak boleh tebus nyawa ahli keluarga kami yang hang bunuh ni, melainkan hang kena bayar lebih daripada nilai diat. Mana lebih pada nilai diat tu mana? Lebih daripada nilai 100 ekor unta. Nak pergi cari tak mana? Nak kelebek tak mana boleh. Kita kadang-kadang bela pi pun, cari bawah batai rata nak bayar. Kan? Biasa dak mereka lah. Berat kan? Berat. Tapi pada masalah ni ada khilaf lah. Kalaulah ada waris, maksud dia kalau ada waris yang menuntut tebusan lebih daripada diat, nilai diat, ada di kalangan ulama ni khilaf. Sebahagian para ulama mengatakan bahawa diperkenankan untuk berdamai dengan sesuatu nilai lebih besar daripada dia. Ada kata boleh. Mana kalau waris minta supaya dibayar tebusan lebih daripada nilai 100 ekor unta, ada ulama kata boleh. Boleh. Asal apa? Selesai masalah. Kalau tidak jadi masalah lah. Kalau hutang dengan Allah tak apa. Kalau hutang dengan makhluk ni jadi payah sikitlah. Lagi makhluk tak reda, payahlah. Allah Ta'ala ni kita tahu lah, Ghafurun Rahim. Kadang-kadang kita sesama kita ni kita kata masalah banyak tu pun orang bukan sama. Kadang-kadang ni buah harum manis bergolek mari masuk dalam parak kita boleh kira sampai nak cucu. Tak sungguh orang ni dia macam-macam. Kan? Dia macam-macam. Kita jangan samakan manusia dengan kita. Kan? Kita mungkin kita boleh maafkan, tapi orang lain kita tak tahu. Sebab itulah kita jangan duk cari pasal dengan orang. Kan? Takut nanti heret sampai dalam kubur. Kubur orang lain cerah belakang, kubur kita gelap. Kan? Dikarenakan hal ini merupakan hak keluarga si korban. Jadi ulama yang mengatakan boleh kalau dia minta lebih daripada nilai 100 ekor unta, boleh. Pasal apa? Sebab itu hak depa. Kan? Allah kata dalam Quran kata apa nama kuasa itu milik siapa? Milik waris. Kuasa tu milik waris. Faqad ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusrif fil qatl. Sesungguhnya kami telah menjadikan bagi wali ataupun bagi waris orang yang dibunuh itu sultanan, power, kuasa, ikut suka dia nak buat lagu mana pun, berat. Kan? Fala yusrif fil qatli. Oleh kerana itu janganlah kita duduk cari pasal dalam masalah pembunuhan. Jangan buat main.
Atau kalau cara nak apa nama, nak picit semut sekok pun kita pikir dulu semut ni kok mana. Kan kalau nampak macam tak apalah, ambil pi lah. Lepas pi. Nyamuk tu pun kalau diketik kita kalau nampak macam tak salah, kita pun pilah main ikut je. Teratulah maknanya kalau kita memahami apa nama dahsyatnya pembunuhan tu. Begitu juga kalau orang jahat, orang kafir, kalau nampak kalau kita biar dia dapat dia ni tu buat kacau jahanam agama, kita tak boleh takut. Macam itulah nilai dia. Nilai dia teratulah. Mana hak yang elok, elokkan. Hak yang betul kita betulkan. Hak yang tak betul kita tak betulkan. Jangan kita duduk mempertahankan yang tak betul. Jangan kita menolak yang betul. Tu dia kau mari sikit. Taklah pergi boleh bercerkah sikit lagi, dia masa sihatlah sikit. Tak apa boleh gini. Okey mata tak apa boleh gini. Pasal apa yang ada pendapat di kalangan ulama yang kata boleh, tak ada masalah, ikut waris nak minta lagu mana hatta lebih daripada nilai 100 ekor unta pun tak apa. Pasal apa? Kerana hal ini merupakan hak keluarga si korban berdasarkan ayat tadilah dalam surah Al-Isra kan. Waman qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl. Siapa yang dibunuh secara zalim, secara kejam, maka telah dijadikan bagi waris orang yang dibunuh, wali orang yang dibunuh itu sultanan, power, kuasa. Sehingga jika mereka berkehendak, maka dia sampai tahu hak daripada hak wali sampai tahu nah. Sehingga jika mereka berkehendak, maka mereka boleh mengatakan kami akan membunuhmu. Aku tak puas hati. Dia tarik. Aku tak puas hati. Kan? Aku nak bunuh hang. Kalau bunuh hidup tak puas hati situlah, bunuh pun bukan boleh hidup balik. Nu kawan nu. Kan? Itu juga di antara hikmah maksud Allah Taala sebut tadi, siapa yang bunuh satu nyawa seolah-olah dia bunuh seluruh manusia. Nak abang kata apa? Dendam tadi ni hang bunuh pak aku noh. Kalau dia bunuh pak kau tu pun dendam tadi selesai tak? Cuba tengok. Sebelum datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang Arab ni duk keli sama-sama depa kan. Bila ada ujung? Tak ada ujung. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kedamaian melalui agama ni. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Dan sebelum tu Allah kata id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu dulu ni saya kamu bermusuh-musuhan, Aus dengan Khazraj lah, macam-macam kan, pakat duk keli. Tapi Allah Ta'ala telah melembutkan hati kamu dengan memasukkan hidayah dan memasukkan kefahaman dalam diri kamu, sehingga kamu melihat bahawa seseorang itu bukan musuh kamu, tetapi sebaliknya ia adalah saudara kamu. Sampai tahu tu kan? Mereka juga bisa mengatakan kami tidak akan memaafkanmu kecuali dengan membayar sejumlah uang yang nilainya 10 kali ganda dari nilai dia. Kalau 10 kali ganda mana apa? 1.000 ekor unta. Lau mai dai mai mi arai kat apa? Nak pergi cari taman no. 1.000 ekor unta. Gadai lah kereta tu tarik orang tu. Tak cukup lagi. Kau gadai kereta tu pun. Kami tak akan terima melainkan hang kena bayar nilai lebih
10 kali ganda daripada dia. Maknanya 10 kali ganda 100 kali 10 1000 ekor. Kalau dia 100 ekor. Pendapat inilah pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Imam Ahmad rahimahullah, kerana beliau membolehkan berdamai dengan sejumlah wang yang nilainya lebih besar daripada dia. Ala kulli hal, anyway, kok mana pun yang jelasnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan bahawa hal ini menjadi hak mereka. Mereka tu siapa malih? Wali. Waris. Wali. Hak mereka. Ni hak wali, hak waris. Waris siapa? Waris orang yang dibunuh. Maksudnya keluarga si korban berhak menentukan hak mereka ikut suka mereka. Misalnya mereka menuntut sejumlah wang lebih besar dari dia, yakni denda yang ditentukan pemerintah, maka yang bisa, yang boleh menghiburkan duka mereka mungkin. Kan? Asal dia ni orang kita kata apa, pampasan lah, ganti rugi. Kan? Maknanya bila bayar tu berasa lega lah sikit. Macam mana kerjaan nak ambil tanah, orang nak buat jalan kan, bila bagi sikit berasa aku lega. Aku lega. Dia tak tahu kata ni cari tanah tak mana, waktu tu tanah mana ada lah ni. Boleh duit sat 2 hari. Ora sat ya. Kan? Dia piduk kalau perlih daripada pagi sampai petang licin. Kan? Sat ya. Duit ni tahu mana kan? Sehingga kita kata, tapi kalau cara dia rasa lega lah dengan duit tadi ni cukup lah. Okeylah, tak apa. Yang pentingnya kita tak mau bagi dia ingat dosa ataupun kesalahan yang dilakukan oleh orang yang membunuh tadi. Sehingga kita katakan bahawa taubatnya si pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja adalah sah berdasarkan ayat-ayat yang telah kami sebutkan dari surah Furqan. Kan? Pada illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kemudian Allah ulang kali lagi, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Mana Allah terima taubat. Iaitu khusus untuk kes pembunuhan, dan memang khusus untuk kes pembunuhan. Kalau ikut ayat tu dia ada 3 masalah lah. Masalah apa dia? Masalah pembunuhan, masalah zina kan. Sedangkan ayat yang kedua lebih umum. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Surah Zumar ayat 53. Tak apalah kalau kesalahan bersangkut paut dengan Allah Ta'ala, tapi kalau kesalahan bersangkutkan makhluk tu jadi payah sikitlah. Kan? Adapun pembunuhan ni memang dia kes yang bersangkut paut dengan makhluk, no? Hadis ini menunjukkan bahawa dosa membunuh jiwa seseorang mukmin adalah sangat berat, sehingga dia bubuh nombor berapa dalam kitab kita ni? Dia bubuh nombor 2 kan. Sangat berat, dan sesungguhnya perbuatan tersebut termasuk di antara jajaran dosa-dosa besar. Karena di antara jenis-jenis cabang-cabang dosa besar. Sesungguhnya orang yang membunuh dengan sengaja dikhawatirkan dirinya akan terlepas dari agamanya, jadi murtad. Ingat balik hadis yang kita baca dulu pada sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kan awal-awal kita baca sibabul muslim fusuqun, mengata keji, menghina, mengherdik orang mukmin itu adalah kerja orang fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah dikira pada kafir. Berat, no?
Boleh sambung ke? Saiful, boleh sambung ke? Kita sambung ke no? Boleh sambung. Kita sambung. Malam ni malam ni kita target nak mengaji bab sihir. Tu bercakap mana kita boleh lah. Apa maksud sihir? Apa maksud sihir? Sihir ni asal dia adalah khayalan, benda yang bukanlah berlaku sebenarnya. No? Allah Ta'ala sendiri pun sebut sihir ni sahharu a'yunun nas fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihim. Apabila depa tok segala tongkat dan tali-tali depa, tukang-tukang sihir Firaun kan. Jadi apa? Jadi yukhayyalu alaihim, mana dia jadi khayal, depa seolah-olah menampak pada tongkat dan tali itu seolah-olah nampak macam bergerak. Tu kata sihir tu asal dia. Ada ke sihir ni? Ada tak sihir ni? Kita ni di alam Melayu kita ni banyaklah jenis sihir. Apa dia? Pukau. Pukau sihir. Lagi hak guna benda tu apa dia? Santau. Sihir. Guna-guna sihir. Sihir tu. Jampi yang mengarut-mengarut tu sihir. Mentera mengarut-mengarut tok dalam kemian, dia berguling 2 kali, tukar bercakap Indonesia. Biasanya banyaknya bercakap Indonesia. Ya cucu, suara pun berubah. Nak buat suara setan. Ya cucu, nenek sudah datang. Kan? Cucu ada apa? Orang sakit tu gaya anak abang, tak payah beritahu. Dia nak merapu lagi tu. Kan? Takut lagi cucu tu beritahu lain pada hak dia. Jadi jam. Cucu tak apa dia kata. Tak boleh nak kecoh pasal kita biasa masuk majlis tu. Pedak apa nama? Kerih. Nak kerih kan? Ada jam. Kerih daripada pacak di batang pisang ni. Tak pacak di batang nyok ke. Tak pacak di besi ke. Kalau pacak besi tu nampak sakan kan. Siapa pun pisau pelik pun boleh pacak di batang pisang tu. Pacak batang pisang tu. Dia tok kemian. Tok kemian berasa lah. Bau lah. Kita mula berasa ceri mulu rama. Pasal kita jenis takut hatu. Tu yang kita ceri mulu rama. Takut hatu, takut mayat. Kan? Biasanya kemian ni orang pasang dia untuk mayat kan. Pernah dia bau. Dia mula ceri. Tu dia seronok. Iblis ni memang dia seronok kalau orang takut. Orang merasa gerun ke dia. Bila gerun kepada lain daripada Allah ni mula masuk. Al-Imam Al-Baydawi dia mentarifkan sihir ini ialah satu cara mendekati setan, mendekati iblis. Mana orang yang beramal dengan sihir ni adalah orang yang berkawan dengan iblis. Jadi kita bercakap lagu tu lah senang. Dia kadang-kadang ni kena cakap begitu terang elok baru orang faham. Kita barulah lega sikit daripada tak larat tu.
Dan Al-Imam Al-Alusi dia kata as-sihr, yang katakan sihir itu adalah terbit daripada kalimah Arab sahara, maknanya benda yang tersembunyi kemudian zahir timbul. Benda tu tersembunyi kemudian dizahirkan, kata dia. Dan dia adalah satu benda yang pelik tapi bukan mukjizat. Kan? Benda-benda pelik ni ada banyak kan? Dia ada 5 ke 6. Antaranya apa dia? Sihir, mukjizat, karamah, ma'unah. Tu benda pelik-pelik. Lagi apa dia? Al-istidraj. Tu benda pelik juga. Mari kita berkenalan satu-satu. Malam ni sekat tu sudahlah mukadimah. Kan? Yang pertama, apa dia? Mukjizat. Mukjizat ni apa dia? Benda yang luar biasa yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul untuk merealisasikan atau untuk membenarkan pengakuan dakwaan mereka sebagai rasul. Itu mukjizat. Dia tidak berlaku melainkan kepada nabi dan rasul saja. Itu mukjizat. Mukjizat itu apa? Benda yang tidak mampu, al-ijz, maknanya benda yang lemah, yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Contohnya apa dia? Tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. Nabi Isa dia menyembuh penyakit sofak, dia menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim orang tok dia dalam api, tak terbakar, tak jadi apa, tak memberi kesan kepada dia, kan? Itu mukjizat yang orang seronok dengar lah. Sepatutnya mukjizat yang paling besar sekali siapa dia? Apa dia? Al-Quran. Tapi orang tak nampak sangat pasal tak ada keajaiban. Quran itu adalah mukjizat yang paling besar sekali. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu dia boleh kekal, tak ada siapa dia boleh kacau dia. Siapa dia yang nak ubah, mesti ada orang perbetul. Dan dia adalah satu benda yang boleh menjadikan orang yang kuat menentang agama, menentang Islam, akhir sekali kalau Allah bagi dia faham elok Quran, dia beriman. Macam mana yang berlaku kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bila dia mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adik ipar dia Sa'id, laki kepada Fatimah, kan? Ada riwayat kata baca surah Taha, kan? Okey. Satu mukjizat. Yang kedua apa dah? Sihir. Sihir ni benda-benda yang luar biasa juga, kejadian yang luar biasa juga yang berlaku kepada manusia, kan? Tetapi melalui bantuan makhluk halus, setan. Sebab setan ini dia suka mencuri-curi dengar wahyu Allah. Awal-awal dulu ni, yastariquna as-sam'a, setan ni. Sebab itu kalau kita tengok orang yang beramal dengan sihir seperti tok dukun ke tok bomon, dia boleh buat telahan, dia boleh teka dan memang tepat. Pasal apa? Sebab dia dapat daripada siapa? Iblis. Yang kita ni orang dulu-dulu sebuah hantu khayal, kita belah hantu khayal. Iblis lah yang mewahyukan. Mau tahu di mana? Allah Ta'ala abang. Allah kata inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan telah mengilhamkan kepada geng-geng dia. Tok bomo, tok dukun tu geng ni bawa tu. Orang jahat ni, orang yang tidak bertuhankan kepada Allah. Zukhrufal qawli ghurura, perkataan kelentong. Untuk berapa? Untuk memesongkan, untuk menyesatkan orang percaya. Sehingga seseorang itu apabila dan dia mula percaya kepada seseorang bomoh itu, kalau dia sakit dia cari apa? Dia terlupa dah ke Allah. Dia lupa dah. Dia nak pergi ke apa? Dia pergi situ lah. Sampai tahu tu. Dua. Mukjizat, sihir, karamah.
Karamah ni mana? Karamah ni adalah kejadian-kejadian luar biasa. Yang sihir tadi contoh dia itulah yang dilakukan oleh orang Firaun, yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Nabi kita. Nabi kita pernah kena sihir orang Yahudi. Orang Yahudi pernah sihir Nabi SAW. Dia bubuh menetang apa ke dalam kambing yang dihidangkan kepada Nabi SAW, kan? Maka Nabi SAW bila jamah kambing itu berbunyi. Kambing itu kata, ya Rasulullah, inni masmum. Wahai Rasulullah, aku telah diracun. Kambing yang ada masak tu. Allah Allah. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anhu, ada menyebutkan bahawa Nabi SAW pernah diracun dengan dibuat hembusan pada yang Allah Taala turun ayat allazi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffasati fil 'uqad. An-naffasati fil 'uqad, yang dihembus pada simpulan-simpulan tali. Pesemui pada tu sihir yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa yang disebut tadi ni? Karamah. Karamah ni benda-benda luar biasa juga. Kejadian-kejadian luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Yang dekat dengan dia. Orang wali-wali Allah. Orang yang bagus-bagus, yang saleh. Contohnya apa? Yang berlaku kepada Maryam. Kan? Allah Taala cerita di dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk di tempat Maryam, dalam bilik Maryam, dia tengok ada makanan. Qala ya Maryamu anna laki hada. Dia tanya, "Hei Maryam, ni mari mana makanan ni? Masak pun tak? Dapur tak ada. Mari mana?" Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini datang daripada Allah. Itu karamah. Sebab Maryam bukan Nabi. Maryam adalah perempuan salihah, orang yang bagus-bagus. Itu dia panggil apa? Karamah. Yang keempat, ma'unah. Ma'unah. Bukan hak di sauk tu. Hak tu tak betul tu, ya, polis pergi tangkap habis semua tu. Hak tu polis pergi sauk habis semua kan. Sauk tahu nah? Tahu di sauk. Sauk dia nah. Lenggong ah. Lenggong dekat Kuala Kangsar tu sauk. Hak tu ma'unah juga, tu kumpulan ma'unah. Yang dikatakan ma'unah ni apa? Kejadian-kejadian luar biasa yang berlaku kepada orang biasa. Orang biasa nak kata jahat tak, nak kata bagus sangat tak, orang kebiasaan. Berlaku kejadian-kejadian luar biasa. Lagu mana? Contohnya Allah tu dia naik mutu 180, kita pun tak dan tengok. Belah tiang elektrik kami. Putus tiang elektrik, mutu hancur. Dia bangkit gosok punggung hak bawa mutu tu. Tak jadi apa, bercalak apa pun tak. Bangkit. Kalau orang lalu tengok mutu tu berasa, kata, aku kenal mutu ni. Nampak tengok pelik mutu kata, telefon pipak dia suruh dia korek kubur siap dah. Kan? Pasal tengok ke mutu tu dengan tiang elektrik tu. Dia bangkit kata, "Hei, aku duk hidup lagi." Tu dia panggil apa? Ma'unah. Makna kejadian luar biasa tu pada adatnya. Kalau mutu hancur, tiang telefon, tiang elektrik putus, tuan dia tak ada lah, relai lah, kutip tulang lah kan. Tak, tapi dia okey elok. Ataupun rumah terbakar, ni kan, rumah terbakar, dia tu nak kata orang haji pergi masjid pun kadang-kadang Jumaat tak ada. Hak waktu ni tak suruh kira lah kan. Tapi nak kata jahat tak, kacau orang pun tak. Ni kan, rumah terbakar, habis hancur, ni kan, dia duk elok contohnya kan. Jadi kita jangan duk anggap kata
berlaku benda-benda yang pelik-pelik kepada seseorang, kita terus bubuh dia tu wali Allah, padahal dia tu masjid tak pernah mari. Kalau wali boleh, kalau wali, siapa boleh jadi wali? Terutama sekali orang yang ada anak dara, dia boleh jadi wali lah. Tu wali lah, siapa pun boleh jadi wali tu. Orang Tina tak boleh jadi wali lah. Kan? Orang jantan boleh jadi wali. Atau pak dia tak ada, tapi ada adik perempuan dia nak menikah, dia boleh jadi wali. Tu boleh lah. Kan? Apa dah? 4. Yang kelima, al-istidraj. Al-istidraj. Al-istidraj mana? Istidraj mana? Perkara luar biasa juga. Kejadian luar biasa yang berlaku kepada orang jahat. Orang jahat. Kan? Dia tu jahat. Allahu Akbar, jahat sungguh. Kan? Tapi Allah bagi kepada kemewahan, kekayaan. Masjid, kalau orang tanya, dia duduk di mata ayak. Orang tanya masjid mata ayak tak mana? Aku rasa duduk dekat titi kereta api tu. Dia tak kenal masjid. Kat titi kereta api tu sekolah Cina. Kan? Dia tak tahu tangga masjid, dia tak tahu. Kan? Semayang pun dia tak tahu. Tapi dia kaya, mewah. Kan? Dia dapat kekayaan. Sehat tubuh badan. Yang kita ada rajin mari masjid, di saat-saat dia batuk, saat-saat dia demam, saat-saat dia sakit lutut. Ni orang rajin mari masjid ni. Kan? Tentu ingatlah kalau cara kita duk rajin mari masjid, rajin sedekah, rajin infak, rajin apa. Kalau cara duk sakit tu, ingatlah Allah kasih kita. Allah sayang kita. Jangan duk merungut. Kalau merungut, pelau main dai, main mi arai. Tak boleh apa. Jangan duk merungut. Kan? Innallaha idza ahabba 'abdan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah Ta'ala apabila dia kasih kepada seseorang hamba, dia akan menguji. Kerana tabiat iman mesti diuji. Macam mana tabiat emas, perak semua kena diuji dulu. Kalau tak uji, kita tak boleh nak pergi jual emas kat orang. Tokek emas dah sini ni, nak pergi jual emas kat orang, dia ambil dia kata RM5. Tak boleh begitu. Dia kena uji, timbang apa nilai, tengok dulu teropong apa lebih kurang dulu, kena uji dulu pasal benda tu benda bernilai. Macam juga iman ni, afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tak boleh. Itu orang tu dia nak pangkat, nak jadi bagus, dia kena uji. Lagi bagus orang tu, lagi banyak ujian, lagi berat ujian dia. Kalangan kita ni malas lah paling banyak ujian pasal dia orang hebat. 5 tu lah benda-benda yang pelik-pelik, benda-benda yang luar biasa. Jadi apa yang kita tak mau di sini? Dia 5 tu yang kita tak mau dah. Sihir, istidraj, tu tak boleh. Jangan duk cari pasal sihir, jangan. Istidraj jangan. Jangan kita ni malas semayang tiba-tiba jadi senang. Jangan minta. Macam ni dia kata, tengok tu, dapat pada aku ni bertakwa ni, kata ni termasuk kalangan orang tawa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki pada tempat yang aku tak sangka. Padahal kita semayang bedak. Ada lah. Makna dia apa? Mana kita tu termasuk di kalangan orang Allah murka. Allah bagi ke kita dalam keadaan kita jahat, ingat. Allah bagi kita dalam keadaan kita tak beribadat kepada dia, tu ingat bahawa Allah sedang marah kat kita. Tapi marah cara lembut. Marah cara lembut. Sebab Allah Ta'ala dia kaya. Dia bagi ikut suka. Kalau hamba dia daripada dulu, daripada Adam sampai kiamat, jin, manusia semua minta ke dia, kalau dia bagi pun tak kurang sikit pun kekayaan dia. Nak hira apa? Kan? Sebab itu kalau kita tengok di dalam kehidupan makhluk di dunia ni, yang paling kaya sekali orang Islam ke orang kafir? Siapa dia? Orang bukan Islam. Sebab apa? Sebab dunia ni tak ada nilai di sisi Allah. Yang bernilai di sisi Allah apa dah? Akhirat. Nampak tak? Kita kena faham lah. Betul Allah kata, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na buhum
Janganlah kamu duduk memanjang-manjangkan melihat mata kamu melihat kepada nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi kepada orang. Kemana kan linaftinahum fi, kami nak menguji mereka. Macam mana Qarun akhir sekali tenggelam dalam kemewahan, kan? Dah dia tenggelam dalam kemewahan, dia tenggelam, dia lupa, akhir sekali dengan harta tenggelam dalam bumi. Allahu Akbar. Okey. Jadi yang kita nak bicara ni pada sihir. Ya, sihir ni memang berlaku dan insya-Allah lah rasanya kita sambung minggu depan kot kenaan dengan tentang sihirnya. Cuma kita baca sikit kata cukup je. Kata sesungguhnya orang yang melakukan sihir dapat dipastikan berada di dalam kekufuran. Maknanya apa? Sah lah, betul lah pengarang kita ni mengklasifikasikan, memasukkan sihir ini juga termasuk dari kalangan dosa-dosa besar. Kalau boleh perbanyakkan yang ni, kita baca yang ni minggu depan. Lebih jelas lagi tulisan Dr. Aizan ni, dia ni pensyarah kanan pendidikan Islam Universiti Melaya. Saya tengok tulisan dia bagus, nampak yang tu mudah difahami. Kalau boleh perbanyakkan, nanti kita baca minggu depan insya-Allah kalau Allah izin. Boleh buatlah lagu mana pun, buat bagi jadi banyak. Kalau boleh ada sihir, buatlah bagi sihir bagi jadi banyak. Boleh kita baca, boleh ke boleh? Mana boleh sihir, tak boleh lah. Betul step lah. Betul step. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.